Apa yang kami akan bawakan pada hari ini dalam segmen inspirasi pada hari ini, ianya berkisahkan, wah ini salah satu daripada perkara yang membanggakan. Kalau tadi kita lihat YB Khairi Jamaluddin mendapat iktiraf dunia juga, khususnya dari segi kesihatan. Beliau yang saya masukkan ini adalah namanya Syarala. Puan Syarala tersenarai antara 200 individu paling berpengaruh dalam bidang teknologi maklumat ataupun IT di dunia. Dunia? Ya. Okey, pastinya ada ilmu yang cukup luar biasa. Ya. Dan apakah prinsip beliau sehingga mampu diangkat begitu tinggi dan apakah mungkin wawasan? Ya. Pastinya pada zaman ini kita tidak hanya melihat pada pencapaian tapi juga mungkin apa sumbangan kepada komuniti. Ini rangkumannya. Ya. Bekas graduan Universiti Kebangsaan Malaysia, berpengalaman luas lebih 15 tahun dalam bidang telekomunikasi dan kini memfokuskan usaha mendepani transformasi organisasi berpandukan data di rantau Asia Tenggara. Syarala Aksrik dinobatkan sebagai seorang wanita Malaysia berpengaruh dalam dunia IT, malah berjaya menjadi satu-satunya penduduk Asia Tenggara yang merangkul anugerah berprestij Strong Women in IT edisi Global 2021. Anugerah itu diberikan oleh Institusi Penyelidikan Bebas berpangkalan di Warsaw, Poland untuk mengiktiraf usaha dan sumbangan wanita di dalam perkembangan IT serta menggalakkan pembabituan wanita di peringkat pengurusan tinggi korporat. Dia turut memenangi anugerah EY Entrepreneur of the Year 2017 berkolaborasi bersama Persatuan Usahawan Wanita Kebangsaan untuk membawakan inisiatif Data for Her, bertujuan menggalakkan pembabituan wanita dalam bidang IT di Malaysia sekaligus meningkatkan taraf ekonomi negara. Baik, itu secara ringkasnya tentang individu yang penting menjadi bakal menjadi ikon penting dunia sebab sumbangannya luar biasa. Betul. Sebab kita ni dalam RNK selepas ini, dalam RNK 12 bab 11 sebenarnya kita memang nak menuju ke arah pendigitalan negara. Betul. Dan apa sahaja yang dibangunkan oleh individu-individu kita ni, khususnya Puan Syarala nanti ini sebenarnya adalah untuk membantu masyarakat kita khususnya. Betul, dan ia bukan hanya lagi, dulu kita sebut tentang asasi manusia kan, ada makanan, pendidikan, tapi kali ini data ataupun teknologi juga penting untuk kemajuan bersama. Betul. Bersama dengan Syarala Aksrik, pengasas Center Applied Data Science CADS. Terima kasih banyak bersama kita untuk pagi ini. Selamat pagi. Okay. Selamat pagi. Bagaimana kembaran anda boleh bermula? Journey itu yang panjang. Macam mana boleh tercetus untuk... Yelah, kita tahu latar belakang dalam bidang telekomunikasi, juruteraan. Tapi untuk anda melakar satu lagi milestone dalam kerjaya anda, macam mana bermula? Okey, selamat pagi ya. Dan ribuan terima kasih sebab menjemput saya untuk Hari Malaysia hari ini. Sri Pentas cukup excited. Untuk nak tahu serba sikit tentang asal usul saya ni budak Bukit Mertajam. Okey, Pulau Pinang Seberang Perai, Penang Mari. So dalam saya belajar semua dari government school, lepas tu masuk University UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia buat kejuruteraan. Lepas tu dalam 20 tahun ni saya kerja dalam bidang telekomunikasi, lepas tu di headhunted untuk bekerja kat luar negara, kat Eropah. Okey. Saya balik negara dalam 2003. Saya 2011 macam tu I came back and saya duk fikir macam mana saya nak mempertingkatkan lagi passion ataupun purpose untuk I punya business, nak stop brain drain dan mempertingkatkan lagi ekonomi individu, the youths in Malaysia. Macam mana why I pula meninggalkan negara ni nak cari pengalaman di luar negara. Macam mana nak bawa yang tu. Sebab tu kita mulakan CADS, data dengan digitalization untuk revolusi industri 4.0 tu menjadi paling penting untuk negara ni ataupun ASEAN. Ini untuk mempertingkat lagi GDP, untuk memberi peluang pekerjaan. Kita tahu RMK 12 bersentuh tentang digital economy, peruntukkan atau mempertingkatkan 25% GDP. So saya rasa penting kita menyumbang benda tu dan dianugerahkan Global IT Women ni memberi harapan untuk saya kan, untuk menggalakkan lebih lagi ramai wanita. Girls need role model, dia kata. Women need mentor. And perlu kita berbincang
perkara ni. Ya, bercakap kita berbalik semula sebenarnya pencapaian Puan Syarala ni, apa yang saya baca berkenaan Puan Syarala ni, pada permulaan asalnya ibu pada Puan Syarala ni sebenarnya suruh Puan Syarala jadi cikgu. Kan? Jadi guru sebenarnya. Cikgu tak? tak. I tak ada passion nak jadi cikgu. Tapi sungguh saya bila saya bercakap tentang ni, ramai wanita-wanita keluar tu dia boleh feel the same thing. Mak I cikgu ataupun banker. Cikgu sebab dapat cuti sekolah dengan anak-anak. Banker sebab boleh dapat house loan. Mak I very practical. Okey, tapi hasilnya kita lihatlah sekarang dah berjaya dah Puan Syarala kan. Bila anda berhijrah ketika mencari tempat bersaing di Eropah kan, pastinya suasananya sangat kompetitif. Macam mungkin ekosistemnya berbeza. Apa yang dapat di situ dan juga macam mana untuk aplikasikan dalam konteks Malaysia ini? Yang pertama sekali pengalaman saya bekerja di luar negara tu sebab saya budak lokal kan, local bred, local university, lepas tu just pergi Europe macam tu. Tak ada beza tentang lelaki ke perempuan. Yang tu I think really penting. And digital dengan data tak ada biasness. So bila saya bekerja kat situ, pengalaman saya rasa, and also saya ni, you tahu kan nama I Syarala Agzrit tu Swedish, Scandinavia. Negara tu trust based. Semua trust, right? Sekarang kita kena trust. Orang kerja dari rumah. Pandemic, everybody have. Sekarang, you don't have to be in a PC for you to know kalau you ni kerja ke tak kerja. Majikan kena trust. Tapi kat Europe tu is trust based. Semua tu end of results yang penting. So bila saya balik, yang pertama kali bila saya set up company kat situ, macam mana saya nak bawa Malaysian nak buat kerja tu based on passion dengan result based. Bukan nak tengok bos, nak act macam aktif dekat. Sebab tu ramai orang kata Malaysia tak boleh. Mana tak boleh? Saya pun Malaysian. I go abroad, ramai orang Malaysian. Apa kualiti yang ada pada Syarala sebenarnya? Saya nampak macam seorang yang extrovert, yang memang ke depan kan. Jadi maksudnya kualiti apa yang mereka lihat kepada anda ketika itu? So I rasa confident and tak segan kalau salah, kalau tersilap, tak apa. Tak malu kot. Betul. Paling penting kita kena berani mencuba lah kan. Yes, the worst you dapat no. So saya selalu tak segan. Kalau tak tahu saya tanya. Betul. Kalau nak saya beritahu. Baik. Puan Syarala, kita nak mungkin memberikan penderahan sebab kita lihat penonton Malaysia ni kebanyakannya mungkinlah mereka ini berada di kawasan luar bandar yang mana mungkin mereka ini tidak lagi mengetahui dengan lebih detail, dengan lebih dekat lagi tentang era digitalisasi ini. Jadi bagaimanakah peranan Puan Syarala yang menyediakan aplikasi digital dan juga untuk memberikan pendarahan kepada mereka yang khususnya berada di luar bandar ini? Soalan yang paling penting. No child, no individual boleh dipertinggalkan. Cannot be left behind dengan digital. Salah satu daripada dua projek saya buat tu, satu Data for Her. Saya wujudkan tu kerjasama dengan NAWEM, National Women Association tu. Untuk apa kita panggil tu digital center kan kat tempat di luar bandar ni, mempertingkatkan wanita yang buat entrepreneurship kan, macam baking cake ke, menjahit ke, macam mana nak pakai social media untuk orang boleh access this. Lagi satu tu Project 2100. Project 2100 ni untuk century 21, 21st century, skill yang diperlukan. Setiap anak-anak di luar bandar dan di bandar perlu ada access to information yang sama. So data, literasi menjadi peranan penting dalam digital skill. Apa cabaran kepada literasi itu? Mungkin facilities ke apa? Facility saya rasa kan sekarang kita tahu 93% daripada rakyat Malaysia ada access to social media dengan telefon. So yang tu. Tapi masalah ke sekolah tu, PC dengan iPad kan, dengan wabak COVID-19, ramai daripada sekolah-sekolah dekat estate semua tak ada peluang nak lanjutkan ni. So yang tu jadi masalah. Saya rasa yang tu boleh, yang tu jenis boleh bantras lah, kita boleh. Tapi dengan mindah orang nak fikir, saya kena jadi cikgu, saya kena jadi doktor kan, untuk kalau keluarga I, kalau India, kalau you bukan engineer, doktor semua, you fail. Right? Data science apa ni? Kan? So mindah ni, cikgu-cikgu dengan ibu bapa saya selalu buat dalam ceramah, data literacy, sama ada you cikgu ke, you doktor ke, you dentist ke, you ekonomis ke, wartawan ke, kena ada data literacy.
So kena tahu target mana, audience mana, macam mana kita nak sampaikan maklumat kita spesifik ke individu itu. Ya, dulu tak minat jadi cikgu kan, sekarang memang mentoring Dan cikgu juga sebenarnya. Maybe my mom saw that. Okey, baik. Okey. Yang terakhir sekali ni mungkin kata-kata semangat sikitlah kan kepada mereka yang mungkin menjadikan Puan Syarala sebagai ikon ataupun inspirasi untuk mereka berjaya juga seperti Puan Syarala. I paling penting kan jangan untuk wanita jangan rasa serba salah bila you rasa ambitious. Selalunya ramai orang akan memperkatakan oh you too aggressive, you too ambitious, macam mana dengan anak-anak you dan keluarga you. Penting sekali never feel guilty and selalunya important you ada ruang untuk you untuk berkembang sebab anak-anak yang successful datang daripada ibu dan bapa yang cermelang, bukan bapa seorang saja. So I think penting wanita-wanita kat situ kena fikir inspirasi yang you nak bagi anak you untuk berjaya datang dari you. Puan Syarala punya anak-anak macam mana? Ada ikut macam Puan Syarala? Anak I malu. Bila I kata, I kat TV, kata, Allah. Tapi I rasa dekat sekolah, cikgu-cikgu dengan I, mereka mungkin macho lah kan. Kat sekolah, mereka memang semangat nak to try what I buat. Betul. Tapi I try, tak paksa lah kan, every individual to own. Tapi ambition kena ada. Betul. Tak salah jadi orang yang cita tinggi, yang penting kita ada strategi ya. Yes. Tadi kualitinya berani, yakin ataupun confident. Kemudian itulah dia, tak ada sebarang rasa rendah diri ke. Walaupun Asia tetapi membawa semangat kualiti kerja yang berkualiti. Pasti akan kita dihormati. Terima kasih untuk Syarala Akstreet, pengasas Center Applied Data Science. Yang menjadi ikon dunia dan dihormati. Semoga ada yang dapat kita kutip ya. Pentingnya untuk literasi data. Betul. Jadi tahniah sekali lagi, kami mewakili orang Malaysia jugalah ucapkan tahniah senyata anda membanggakan Malaysia sebenarnya di Persatuan Bangsa. Baik. Terima kasih Puan Syarala.